مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. صلاة وسلاما على حبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu kembali kita dalam bicara wanita, fiqh muslimah, memahami haid untuk siri yang ke-18. Alhamdulillah, insya-Allah kita sambung perbincangan kita pada siri ini dengan kita membincangkan hukum bagi perempuan ataupun keadaan istihadah dan permasalahannya yang berkaitan. Sebagaimana yang kita telah bincang dalam siri yang ke-17 dulu, berkenaan dengan keadaan ataupun sifat suasana orang yang wanita yang mengalami istihadah. Saya suka untuk kita ulang sedikit berkenaan dengan ciri-ciri ataupun apakah yang disebut sebagai istihadah, iaitu darah yang keluar daripada faraj seorang wanita, seorang perempuan ketika umurnya belum lagi mencapai 9 tahun. 9 tahun komariah sebagaimana kita bincang dalam haid dulu. Kemudian darah yang keluar melebihi maksima waktu haid. Tempoh yang paling lama bagi haid ialah 15 hari. Jadi keluar hari yang ke-16, hari yang ke-17 dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, darah yang keluar kurang daripada minima haid. Haid yang paling minima ialah, sebagaimana kita bincang dulu, ialah 24 jam. Jadi yang keluar mungkin dalam 1 jam atau 4-5 jam sahaja. Kemudian darah tu terhenti. Jadi darah yang keluar itu dikira sebagai darah istihadah, bukan darah haid. Ini perbincangan yang kita telah bincang dululah masa aqallul haid dulu. Kemudian yang keempat, darah yang keluar melebihi maksima darah nifas. Yang keempat menyebabkan nifas. Jadi darah yang keluar lebih lama daripada 60 hari. Hari yang ke-61, 62 masih ada darah. Maknanya darah itu bukan lagi darah nifas, dia termasuk dalam istihadah. Kemudian yang kelima, darah yang keluar sebanyak 2 kali yang diselangi oleh masa suci yang kurang daripada 15 hari. Ini yang kita dah bincang juga dulu ketika dalam perbincangan haid dulu. Darah yang keluar mungkin 1 hingga 3 hari bulan ataupun 1 hingga 5 hari bulan. Kemudian suci dan bersih, siap-siap mandi wajib hari yang ke-6. Tiba-tiba hari yang ke-12 ataupun 12 hari bulan ada darah mula. Jadi darah yang ada pada hari yang ke-12 itu adalah darah dikira bermula daripada waktu suci dia, ataupun darah yang keluar tu kalau termasuk dalam tempoh haid yang paling lama dikira haid lagi. Kalau darah 12 hari bulan, dia mula haid 1 hari bulan, jadi 12 hari bulan termasuk dalam lingkungan haid lagi, tu bukan istihadah. Jangan, maknanya saya rasa kita dah bincang dulu dan insya-Allah lah kekeliruan tu tak timbul. Tapi kalau darah yang keluar dia mandi pada 6 hari bulan, 20 hari bulan ataupun dalam 15 hari bulan ada darah. Jadi darah yang 15 ni kalau kita nak kira bermula daripada 1 hingga 15 dah lebih daripada waktu haid yang paling lama. Jadi darah yang keluar yang hari yang ke-15 atau hari yang ke-16 tu dikira sebagai
darah istihadah, sebab diselangi dengan waktu yang tidak sampai, waktu suci yang tidak sampai 15 hari. Jadi insya-Allah perbincangan kita ni bermula daripada yang kita faham dalam bab haid dulu. Kita sambung ataupun kita teruskan dengan perbincangan dalam istihadah ni, insya-Allah supaya kita lebih faham. Kerana sebagaimana yang saya sebut dalam siri-siri yang terdahulu, apabila seseorang dalam keadaan istihadah, wajib kepadanya menunaikan fardu solat, wajib kepadanya menunaikan ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah lain yang sebelum ini diharamkan bagi orang yang dalam keadaan haid. Jadi kalau istihadah seumpama ataupun macam dia orang yang tidak ada sebarang darah. Cuma dari segi hukum ataupun cara ketika dia nak melaksanakan solat tu pun kita dah bincang dalam siri yang ke-17 dulu. Antaranya dia kena pastikan darah tu tidak meleleh keluar. Dia kena pastikan ada lapik ataupun kalau perlu diletak macam kalau istilah ditutup kawasan faraj tu supaya darah yang keluar tu terhenti seketika masa dia dak mendirikan solat. Ada orang tanya, dia kata berwuduk dulu ke bersihkan dulu? Kalau ikut dalam kitab yang kita bincang ni, bersihkan dulu. Dia wajib bersihkan sebab dalam siri yang ke-17 dulu kita dah bincang stepnya. Yang pertama bersihkan, yang kedua kena tutup bahagian faraj yang keluar haid tu, tutup dengan kadar ataupun dengan keadaan yang sesuai dengan darah yang keluar. Kalau darah tu banyak, terpaksa pakai kalau istilah dalam kitab ni sebut terpaksa pakai cawat, pakai lampin pun pakai, untuk memastikan sepanjang kita solat darah tu tak keluar meleleh ke kawasan lain. Kemudian setelah selesai tu barulah berwuduk. Bersihkan, tutup, berwuduk, dan berwuduk pun dengan niat sebagaimana yang kita dah bincang dulu, sahaja aku berwuduk untuk mengharuskan solat, bukan sahaja aku berwuduk mengangkat hadas ataupun sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala, tidak. Jadi wuduknya tidak mengangkat hadas kerana hadas sentiasa keluar, darah tu sentiasa keluar, tapi untuk mengharuskan dia solat saja. Dan ini perbincangan kita dalam siri-siri yang terdahulu berkenaan dengan keadaan ataupun step orang-orang yang wanita yang istihadah untuk menunaikan ataupun untuk melaksanakan ibadah solat. Dan juga kita dah bincang dulu dari segi apabila dia berwuduk, dia mesti menyegerakan solat. Dia tak boleh tangguh-tangguh ataupun dia buat kerja ataupun sesuatu yang lain dulu. Jadi selepas berwuduk terus, kecuali perkara ataupun yang dia perlu, memang perlu untuk orang yang sebelum solat memastikan kiblat, dia kena nak tunggu ataupun nak tengok suasana yang lebih clear untuk dia solat. Jadi untuk orang yang dalam istihadah, wanita dalam istihadah ni, dia dari segi melaksanakan ataupun menyegerakan ibadah solat selepas berwuduk tu jatuh kepada wajib. Kalau dia melambat-lambatkan, selepas bersih, pakai pad semua, pakai, kalau istilah dalam kitab ni kata pakai cawat, pakai lampin semua tu, kemudian berwuduk, tiba-tiba dia pergi ke lain, dia jawab telefon dulu, jawab call dulu, duk WhatsApp dulu. Jadi dalam keadaan macam tu dia sengaja melambatkan, jadi wuduknya terbatal, dia terpaksa buat sebagaimana langkah tadi mula. Dia kena bersihkan, dia kena pakai semula pad yang baru, kemudian berwuduk yang baru, terus melaksanakan solat. Dan satu lagi yang kita juga dah bincang dulu, yang mungkin boleh saya sebut sebagai peringatan balik, ialah untuk satu wuduk, satu solat sahaja. Contohnya dia berwuduk selepas saja orang bang maghrib, azan maghrib, masuk waktu maghrib, dia berwuduk, dia mensucikan, dia membersihkan, dia pakai apa-apa yang patut untuk menahan darah, kemudian dia berwuduk dan terus solat. Sekiranya dia berwuduk di luar daripada waktu solat, wuduknya tidak sah untuk solat tersebut. Ini perkara yang kita dah bincang, semua sebagai kata insya-Allah untuk refresh, untuk kita bincang siri yang ke-18 ni, supaya keadaan tu kita clear, kita nampak, dan insya-Allah
sekiranya kita sendiri diuji dengan istihadah, ataupun anak-anak kita, ataupun sahabat kita, saudara mara kita yang tanya, insya-Allah kita boleh jawab dengan berdasarkan keyakinan kalau yang kita bincang ni berdasarkan daripada kitab. Bukan dengan rasa-rasa je. Saya rasa macam ni. Saya rasa macam ni, saya sangka, saya rasa macam boleh. Dok. Sebab apa yang kita bincang, kalau dalam bicara wanita muslimah memahami haid yang dianjurkan oleh Lubna TV ni berdasarkan kitab. Bukan kita buat sekadar rasa-rasa ataupun sangkaan dan seumpamanya. Kerana ibadah tidak boleh dengan atas sangkaan. Dia kena ada sandaran yang kuat, dan yang paling penting dengan kitab yang telah dibincangkan secara detail oleh para ulama. Jadi untuk berkenaan hari ini, berkenaan dengan hukum istihadah, untuk tajuk kita siri yang ke-18 ni, suka saya bawa bincang berkenaan dengan keadaan ataupun orang yang dalam istihadah, sebagaimana juga yang saya sebut di awal tadi dan dalam siri yang dulu, keadaannya sama seperti orang yang tidak didatangi haid, orang yang suci daripada haid. Wajib melaksanakan sembahyang, wajib melaksanakan ibadah puasa. Untuk ibadah puasa ada sedikit penambahan ataupun sedikit peringatan. Sekiranya darah yang keluar ketika dia nak sembahyang tu dalam keadaan yang terlalu banyak, kalau masa lain dia sumbat ataupun dia tutup sikit faraj tu dengan sesuatu yang menyebabkan darah terhenti sekejap sepanjang dia nak solat, tetapi kalau dalam bulan Ramadan keadaan itu tidak dibolehkan. Kalau di siang hari tidak dibolehkan untuk sumbat ataupun memasukkan sesuatu untuk tahan darah tu daripada keluar. Nak buat macam mana? Pakai pakaian yang ataupun pad ataupun kalau saya sebut tadi tu cawat ataupun lampin tu yang boleh menampung darah yang keluar. Kalau darah tu terlalu banyak. Sebab saya pernah dengar ada sahabat yang kata darah istihadah ni kadang-kadang dia lebih daripada darah haid. Keadaan cairnya, keadaan keluar dengan lajunya. Jadi masalah yang dalam rahim ataupun masalah yang menyebabkan darah istihadah terkeluar tu kadang-kadang terlalu kronik. Biasa kemungkinan kalau kita dengar masalah-masalah wanita yang mengalami fibroid, darah ataupun tumpah darah tu dalam keadaan yang banyak. Jadi takkanlah siapa nak semayang. Jadi dalam suasana tu untuk 5 minit tu dia tahan dengan pad ataupun dengan sesuatu yang kalau di bulan lain dia perlu sumbat, untuk Ramadan di siang hari tidak boleh. Jadi ni hukum yang sedikit berbeza bagi mereka yang mengalami darah istihadah yang terlalu banyak di siang hari Ramadan. Jadi untuk perkara-perkara lain dibolehkan. Hatta kalau dalam kitab kita ni disebut untuk jima ataupun bersetubuh dengan suami pun boleh. Ada orang yang tanya, iaitu macam mana dalam keadaan darah macam tu ustazah? Saya kata hukumnya boleh. Lepas tu untuk kita yang nak ataupun yang melalui itu, terpulanglah. Mungkin boleh bincang dengan suami, boleh bincang dengan keadaan yang, tapi dari segi hukumnya dibolehkan. Kerana darah itu bukan darah haid. Darah itu bukan darah nifas. Sebagaimana yang kita bincang ataupun yang saya sebut tadi, ciri-ciri darah istihadah ni melebihi waktu haid ataupun melebihi waktu nifas. Jadi sedikit permasalahan yang berkaitan dengan istihadah. Yang pertama, jika wanita yang istihadah mengalami darah yang terlalu banyak yang tidak dapat ditahan dengan ditampan, maka yang pertama dia mestilah, kalau dia tidak melibatkan sakit, kalau dia pakai saja biasa, dia tak boleh lagi tidak mampu untuk menampung darah yang keluar tu, maka dia hendaklah pertama dia disumbat ataupun ditahan dalam keadaan darah itu tidak keluar sebagaimana saya sebut tadi. Kemudian jika darah tadi meresap keluar kerana terlalu banyak, maka ia dimaafkan.
Tetapi kerana dengan sebab kelalaian, dia meresap keluar tu kerana kelalaian ataupun sikap ambil ringan, maka wuduknya dikira terbatal. Jadi kalau dia dah cuba dah sedayanya untuk tahan daripada darah tu meresap keluar daripada tempat ataupun daripada kawasan farajnya, maka dimaafkan. Tapi kalau dalam keadaan dia rasa tak apa, tiba-tiba sudah sembahyang tengok meresap sampai ke anggota ataupun kepada pakaian yang lain, maka wuduknya dikira terbatal. Dia kena ulang balik sembahyang tu. Ni untuk dia sendirilah. Kalau dia sendiri rasa dia memang dah betul-betul dah jaga, tiba-tiba berlaku keadaan tu, maka dimaafkan. Ini terpulang kepada wanita tu. Sebab tu apa-apa pun saya suka ingatkan, dengan ilmu dan dengan takut kita pada Allah, barulah kadang-kadang ibadah kita tu dalam keadaan yang terbaik. Kadang-kadang tanpa ilmu rasa ikut-ikut, rasa tak apa dah kot, betul dah ni kan. Kita tak pernah tanya, kita tak sahih ataupun kita tak rujuk pada orang yang lebih pakar. Kita rasa macam ya dah sebab ikut mak kita dulu macam ni. Tak boleh. Itu dari segi ibadah. Dan juga dari segi kita rasa takut pada Allah. Kita sungguh dah, kita jaga dah betul-betul, tiba-tiba meresap juga, ya dimaafkan. Kita tak berapa jaga, kita buat macam acuh tak acuh je, tak apa kot, tiba-tiba sudah mayang kita tengok darah tu meresap, kita pun ni sebab cuai aku. Kalau kita benar-benar takut pada Allah, kita tahu ni sebab cuai aku, ulangi sembahyang tersebut. Jadi sebab sembahyang ni sebagaimana yang kita bincang daripada awal-awal dululah, perkara pokok dalam agama. Kalau kita satu saja kefarduan solat yang ditinggalkan ataupun yang dicuaikan dalam keadaan kita sengaja, maka kefarduan ataupun kewajipan-kewajipan yang lain, pahala-pahala yang lain akan ditolak sebab sembahyang tidak sempurna. Na'udzubillah min zalik. Sembahyang adalah amalan yang pertama sekali dihisab. Sekiranya solat diterima, maka amalan-amalan lain akan turut diterima. Kalau solat ditolak kerana tidak cukup, contohnya sepatutnya dengan umur kita bermula daripada balik sehingga kita mati, contohnya 347, tiba-tiba bila dikira di mahsyar tak cukup 347. Sebab apa? Ada dua waktu kamu istihadah, kamu buat macam acuh tak acuh. Sepatutnya 347 solat kamu sepanjang umur, tiba-tiba tengok yang sahnya 345 saja. Dua tak cukup, masa tu kita tak boleh nak ulang dah. Sebab tu penting sangat ibadah solat ni kita jaga. Bila dia tolak ibadah solat, puasa kita, sedekah kita, segala amalan akan turut ditolak. Na'udzubillah min zalik. Jadi sahabat-sahabat, kita kena jaga, kita kena beri perhatian. Kata biar salah teliti. Sebab kita buat kerana Allah yang tahu. Manusia kita boleh tipu, manusia kita boleh kata macam-macam, dalih dan alasan. Tapi Allah Maha mengetahui, sebab kita sembahyang ni lillahi ta'ala, semata-mata untuk melaksanakan perintah Allah. Jadi seterusnya yang berkaitan dengan tadi, bila disumbat dalam keadaan yang menyakitkan, tidak perlu dan sekiranya disebut sini kerana dalam keadaan taharahnya, membersihkan dirinya tu, maka dia kena ulangi wuduk dia. Sebab apa? Sebab dia ambil ringan. Sepatutnya tidak meresap keluar, tiba-tiba meresap keluar. Jadi wuduknya dikira batal. Kerana apa? Kerana taharahnya wuduk itu adalah wuduk dalam keadaan darurah, maka tidak sah dilakukan. Ini bagi yang keadaan yang darah dia terlalu banyak. Jadi wuduk tu tidak dikira terbatal, maka dia kena ulangi solat. Kemudian yang kedua, dalam keadaan yang telah ditampan, yang ditahan ataupun yang disumbat supaya darah itu tidak mengalir, maka dia ni jika tidak memadai dengan cara memasukkan kapas kerana darah yang keluar itu banyak, maka wajib dia memakai cawat. Ini sebagaimana yang saya sebut tadilah. Kemudian seterusnya yang ketiga, setelah dia memakai tuala wanita, jika darah masih juga meleleh keluar daripada tuala wanita tersebut, maka perkara itu dimaafkan dan wajib bersegera membasuh farajnya, kemudian memasukkan kapas, memakai tuala wanita yang baru dan berwuduk
sesudah masuk waktu, dan setiap solat fardunya untuk mengurangkan hadas dan bersegera kepada solat sesudah wuduk. Sebab benda yang kita bincang adalah maknanya dalam keadaan dia kena bersegera. Jadi step dia, saya ulang, basuh dulu, pakai pad ataupun sumbat, kemudian berwuduk dan terus melaksanakan solat. Dengan syarat waktu yang nak sembahyang tu dah masuk. Kalau tak masuk lagi, tak sah wuduknya. Dan wuduk kena niat untuk mengharuskan solat. Bukan lagi macam niat yang biasa, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, tidak. Sebagaimana niat bagi orang yang nak bertayamum. Saja aku bertayamum untuk mengharuskan solat. Dan tayamum tu terguna untuk satu waktu sahaja. Kemudian harus mentakhirkan solat kerana menutup aurat, cari telekung, cari pakaian untuk menutup aurat, ataupun mencari arah kiblat, menanti jamaah. Jadi di sini ni kita kena ambil fahamlah juga, sebab kadang-kadang kata orang istihadah ni tak boleh jemaah sebab dia kena cepat. Jadi kalau dalam kitab ni sebut menanti jemaah dibolehkan. Jadi bagi orang istihadah boleh berjemaah, tapi pastikan maknanya jemaah tu tak lama sangat lah. Contohnya biasa orang sembahyang pukul 1.15 sudah masuk waktu, jadi dia ambil wuduk pukul 1.10 contoh kan. Jadi taklah lama sangat. Jadi termasuk mentakhirkan solat ni maknanya dibolehkan dalam keadaan orang yang istihadah ni bukan saja-saja melambat-lambat. Kemudian mentakhirkan solat sebab apa? Sebab menjawab azan, iqamah dan perkara-perkara lain yang merupakan maslahah, yakni keperluan solat, dan dimaafkan jika darah keluar dan tempoh tersebut. Dibolehkan ataupun tidak terbatal wuduknya. Tapi kalau dah sengaja terbatal wuduk, kena ambil wuduk balik, kena step bermula daripada awal, bersih, pakai pad ataupun sumbat, berwuduk dan terus solat. Tetapi jika dia sengaja melengah-lengahkan bukan kerana masalah solat, seperti makan, berbual-bual, maka batal wuduknya. Ini yang disebut tadi, batal wuduknya dan dia kena ulang daripada awal. Kemudian seterusnya, jika seseorang wanita, ini termasuk dalam permasalahan, jika seorang wanita mustahadah yang mengalami istihadah berhenti darah istihadahnya setelah selesai mengambil ataupun semasa mengambil wuduk, maka wajib dia membasuh farajnya dan mengambil wuduk semula. Jadi ketika ataupun masa dia duduk bersih-bersih tu, maka dia berwuduk. Dan keadaan dia berwuduk tu, dia rasa darah tak keluar dah. Darah tu berhenti dah. Dan dia cek balik, dia tengok memang darah tak ada dah. Okey. Jadi bila darah tak ada dah, dia basuh balik, dia berwuduk macam biasa. Bukan lagi berwuduk ataupun niat wuduk yang kita baca ataupun yang diajar ketika orang yang dalam istihadah. Kerana diihtimalkan, diihtimal ni macam disangkakan, ataupun nak istilah macam ihtimal ni bahasa Arab. Kerana diihtimalkan di sini bahawa wajib baginya mengerjakan solat dalam keadaan suci daripada hadas dan najis disebabkan darah istihadah ini telah terputus dan tidak kembali lagi, tidak akan berlaku lagi. Oleh kerana itu dia wajib mengambil wuduk dan tayamum yang baru. Jadi sedang berwuduk, ketika dia sedang berwuduk, darah berhenti, dia kena undur wuduk balik, wuduk baru. Kalau dia selesai dah pun sama. Maknanya dia sedang ambil wuduk, tiba-tiba rasa macam berhenti dah darah. Ini bagi keadaan yang darah yang rasa keluar semua kan. Sebab biasa kalau umpama ataupun keadaan yang kita biasa dengar, kalau istihadah ni dia keluar dak lah macam tu. Tapi bila hukum fiqh sebut gitu, maknanya adalah kejadian tu berlaku. Sebab hukum fiqh ni kadang-kadang perkara tak sabuh, tak logik lah. Tapi ulama buat tu berdasarkan kadang-kadang permasalahan yang diceritakan pada dia. Jadi kita terimalah benda tu. Dan mungkin tak berlaku lagi pada kita akan datang, wallahu alam. Sebab benda-benda yang kita kata bukan mustahil. Tetapi jika darah istihadahnya datang kembali dalam tempoh masa yang tidak mencukupi baginya untuk mengerjakan solat dengan wuduk yang baru,
wuduk yang dia dengan niat sebagaimana niat wuduk biasa, sama ada darah istihadah tu kembali dalam keadaan adatnya atau sangkaan yang kuat, rasa macam keluar balik je darah contoh, maka tidak wajib bagi wanita itu mengambil wuduk yang lain kerana telah kesuntukan masa serta wuduknya tadi masih kekal lagi dalam keadaan yang asal. Jadi keadaan semayang tiba-tiba dia rasa dia macam keluar semula lah. Dia tak perlu, tidak perlu berhenti solat, diteruskan. Ni masalah bagi mereka yang dia boleh membezakan ada masa keluar, ada masa duduk. Kemudian masalah yang kelima, orang yang sentiasa keluar air kencing. Ni dia dikiaskan ataupun perbandingan yang lebih kurang sama dengan masalah istihadah. Orang yang sentiasa keluar air kencing atau kencing tidak lawas, yakni salisul bol, atau sentiasa keluar wadi atau mazi, hukumnya adalah sama dengan orang yang istihadah juga. Dari segi wajib taharah, wajib membersihkan dan wuduk pada setiap fardu sebab najisnya berterusan keluar. Ini dikias ataupun dibandingkan dengan orang yang bermasalahan air kencing yang sentiasa mengalir keluar. Ada orang tanya, kalau kencing melalui beg tu macam mana Ustazah? Yang saluran yang diambil bahagian usus ditebuk tu, yang tu tidak melibatkan keluar melalui kubur ataupun dubur, tak ada masalah. Tapi kalau yang keluar melalui kubur bahagian kemaluan depan, okeylah lelaki atau perempuan, maka kencing tu sentiasa keluar, sehingga mungkin dia terpaksa pakai tiup kan. Jadi untuk tiup tu, masa dia nak semayang, dia bersihkan tiup tu, ataupun kalau boleh dia buang sekejap tiup tu, dia balut kemaluan ataupun ditutup kemaluan tu daripada air kencing tadi tak keluar kawasan lain, maka dia berwuduk macam orang istihadah tadi. Masuk waktu berwuduk dan meneruskan sembahyang. Kerana dia kata keadaannya sama macam orang istihadah, najis yang berterusan keluar. Kalau istihadah keluar darah, bagi mereka ni keluar air kencing. Kemudian masalah ataupun keadaan yang keenam, jika orang yang sentiasa keluar air kencing tidak dapat menahan kencingnya apabila menunaikan solat dalam keadaan berdiri, tetapi dapat menahan kencingnya apabila menunaikan solat dalam keadaan duduk, maka wajib dia menunaikan solat dalam keadaan duduk. Ini keadaan ataupun permasalahan yang mungkin berlaku, air kencing yang tidak tertahan yang sentiasa keluar kalau berdiri. Tapi kalau duduk, okey, maka pada masa ni wajib dia solat dalam keadaan duduk. Seterusnya yang ke-7, orang yang sentiasa keluar mani, wajib ke atasnya mandi sebelum dia mengerjakan setiap solat fardu. Jadi untuk mani wajib sembahyang, wajib sebelum setiap kali sembahyang dia mandi wajib. Ni untuk orang-orang yang kes-kes yang tertentulah, yang wallahu alam. Kita minta pada Allah, Allah jauhlah kita daripada kadang-kadang perkara yang kita rasa berat, menyulitkan. Setiap kali nak sembahyang memang kena mandi, sebab kita tahu keluar mani tidak membatalkan wuduk, tapi keluar mani wajib mandi. Orang yang sentiasa mengalir darah ataupun nanah, hukumnya adalah seperti perempuan yang istihadah, yang sentiasa keluar darah ataupun nanah. Ni yang kita bincang ni yang keluar daripada kubur ataupun dubur. Nanah yang sentiasa keluar daripada dubur, maka keadaannya macam perempuan yang istihadah yang kita dah bincang tadi. Kalau keluar kot lain, tak ada masalah. Keluar kot lain tu tidak melibatkan hadas, tidak melibatkan wuduk yang perlu diambil. Contohnya ada bisu, ada bisu yang sentiasa keluar nanah, kita tutup pun dia keluar juga. Yang kalau kawasan ni mengikut ulama fiqh, kita tutup kawasan tu biar tak kena pakaian sembahyang, jadi kita sembahyang, tak apa kita ambil sembahyang masa lambat-lambat pun, sebab dia tidak melibatkan hadas. Dia keluar daripada bahu, daripada belakang, daripada peha, tidak melibatkan keluar daripada dubur ataupun dubur. Ada masalah. Cuma kita bersih
Dah tutup, dah kita sembahyang. Kita ambil wuduk lama dah pun tak apa. Kita ambil wuduk pukul 12 tadi untuk sembahyang zuhur pukul 2. Tak apa. Tapi kita bersihkan tempat yang najis tu supaya najis yang keluar tu tidak kena pada anggota lain ataupun pada pakaian. Kemudian yang ke 8 yang berapa ni? Jika wanita mustahadah, wanita yang istihadah mengambil wuduk sebelum masuk waktu, maka wuduknya dihukumkan batal. Ini yang kita dah bincang tadi. Dan yang terakhir di sini, jika wanita mustahadah berhenti darah istihadahnya setelah selesai solat, maka solatnya sah, tetapi wuduknya batal. Macam mana tu? Dia ambil wuduk dalam keadaan tadi masa darah ada. Tiba-tiba bila dia sudah mayang, tak rasa dah darah tu keluar. Maka di sini dia kata solatnya sah, tetapi wuduknya batal. Kalau dia nak ngaji, dia kena ambil wuduk baru lah. Dia nak pegang mushaf. Kalau ngaji tengok ke handphone, ngaji pada lembaran-lembaran yang kita nak pegang, tak apa. Jadi nak pegang Al-Quran, nak pegang mushaf, dia kena ambil wuduk baru. Sebab apa? Sebab wuduknya dah terbatal, solatnya sah. Jadi dia perlu mengambil wuduk yang baru untuk solat yang seterusnya. Kalau nak sembahyang sunat, ambil wuduk baru. Solat tadi yang zuhur tadi sah dah. Ni kadang-kadang permasalahan ataupun perkara yang dibincang oleh ulama fiqh ni, kalau kita nak ukur dengan logik kita, memang kadang-kadang kita rasa dah logik kan, tadi sembahyang dia sah tapi wuduk dia batal, buat apa? Ni pertikaian ataupun perbahasan di peringkat ulama-ulama. Kita tak perlu nak rasa itulah, sebab kadang-kadang bila kita nak ukur fiqh ni ataupun tata cara fiqh dengan logik, tak sabar. Orang yang ada wuduk, dia terkentut, dia ambil wuduk baru, apa dia tak basuh punggungnya? Kita logik akal. Ataupun kalau istilah dalam bab fiqh, dia ada menyapu khuf. Kita akan jumpa satu tajuk, sapu khuf. Khuf ni satu pakaian yang dipakai oleh orang Arab yang biasa digunakan untuk musafir, yang bila nak buang tu, bila nak buka, nak tanggalkan tu payah. Dia macam kasut, tapi kasut yang buat daripada kulit yang menutup kaki, tahan sejuk. Jadi kalau sapu khuf ni, kalau ikut dalam bab fiqh, kita sapu bahagian atas saja. Dia tak perlu buang kasut dia, dia tak perlu buang khuf dia tu apabila nak ambil sembahyang. Dia cukup untuk lalukan air bahagian atas saja. Patutnya yang duk pijak najis kotor-kotor tu bahagian bawah, kan? Tapi untuk dalam sebahagian perkara yang diputuskan oleh ulama fiqh, kalau kita nak ukur dengan otak kita, dengan akal kita, yang tak logik. Tapi itulah Islam, itulah fiqh, itulah keindahan yang ada pada Islam, yang kadang-kadang tidak capai dengan logik akal kita. Tapi kita ikut dalam keadaan kita yakin dengan petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan daripada aturan-aturan yang ditentukan oleh para ulama. Jadi saya rasa untuk siri yang ke-18 kita berakhir di sini dulu. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam siri yang ke-19 dalam perbincangan kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ya Allah, jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang faqih, yang memahami, yang cepat faham, dan seterusnya melaksanakan apa saja tuntutan-Mu mengikut sebagaimana yang diajar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bimbingan para ulama. Sehingga berjumpa lagi dalam siri yang akan datang. Mohon maaf di atas segala mungkin keterlanjuran, kata-kata yang tidak sepatutnya. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين